Okey, kita start. Assalamualaikum geng. So hari ni kita nak discuss sikit lah pasal report. Saya ingat kita mulakan dengan Waina lah dulu. Waina boleh tak cerita sikit pasal report Waina? Setakat mana dah progress? Okey, boleh. Jadi setakat ni tentang report, saya dah siap tentang falsafah. Kemudian peruntukan dan kedudukan institusi pun dah siap. Jadi kalau ada apa-apa komen nanti boleh komen, nanti saya betulkan balik ya. Okey, bagus Waina. Ada masalah tak setakat ni? Apa yang lain selain pada tu? Setakat ni tak ada masalah apa-apa, semua okey je. Okey, bagus. Lepas ni Zulfa. So Zulfa, lapor yang perkembangan report. Okay, so setakat ni Zulfa dah siap untuk cari maklumat untuk IPTA dalam institusi diraja. And dah nak siap, cuma nak tambah betul-betulkan ayat sikit dengan adjust bagi ayat tu jadi cantik sikit. Okey Zulfa, terima kasih. Sikit je lagi tu nak siap tu, sikit je kan? Sikit je ni. Allah nak siap. Bagus. Lepas tu Jiha, macam mana yang progress? Cerita sikit. Korang, jap. Aku ada baca something ni tau, tapi macam rasa macam penting, tapi cuba korang check dekat WhatsApp group. Aku hantar link Aku rasa penting lah isu ni, tapi macam tak berapa faham sangat. Kalau ada sesiapa yang faham, boleh tak tolong explainkan? Sekejap. Saya rasa ada satu video tu rasa tentang ni. Waina. Sekejap. Okey. Ada. Sekejap. Saya bosan. Okey, ada. Ni pun dia video ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berkongsi sedikit mengenai institusi beraja yang diamalkan di Malaysia. Untuk pengetahuan rakan-rakan sekalian, Malaysia adalah antara negara di dunia yang masih mengamalkan sistem pemerintahan beraja berperlembagaan. Ia merupakan warisan sistem politik yang masih kekal sehingga ke hari ini. Institusi raja di Malaysia adalah satu institusi tradisional yang sedia ada sebagai teras pada sistem pemerintahan dan keterbian sebuah kerajaan Melayu yang telah muncul berabad-abad lamanya. Institusi beraja yang bertempat di Malaysia telah mengalami evolusi daripada sistem raja mutlak kepada sistem raja berperlembagaan. Ikut sistem raja berperlembagaan, raja harus bertindak mengikut peruntukan yang terdapat dalam perlembagaan. Ini yang ditetapkan, sekaligus menutup ruang kepada kuasa mutlak. Menurut sistem raja berperlembagaan juga, duli yang maha mulia raja-raja di negeri-negeri tidak bertindak atas nasihat majlis eksekutif yang diketuai oleh menteri. Secara di peringkat persekutuan pula, yang di-Pertuan Agong tidak bertindak atas nasihat lima menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri dalam semua perkara kecuali dalam beberapa perkara yang disebut sebagai kuasa budi bicara. Kesimpulannya, raja berperlembagaan adalah sistem yang meletakkan raja sebagai ketua negara, namun segala urusan pemerintahan dan pentadbiran adalah dijalankan oleh Perdana Menteri bersama dengan lima menteri. Pada zaman sekarang sudah ramai yang tidak tahu apakah fungsi dan peranan institusi diraja di Malaysia. Adakah anda tergolong di dalam golongan itu? Oleh itu, jom kita tengok apakah peranan dan fungsi institusi diraja di Malaysia. Jom. Pertama, mereka berperanan untuk memilih yang di-Pertuan Agong serta timbalan yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, mereka berperanan untuk mempersetujui ataupun tidak mempersetujui apa sahaja amalan upacara ataupun majlis keagamaan meliputi seluruh kawasan di persekutuan. Mereka juga berperanan untuk melantik anggota-anggota mahkamah khas. Mereka juga berperanan untuk memberi keampunan serta menangguhkan hukuman terhadap seseorang. Dan itulah salah satu peranan ataupun fungsi institusi beraja di Malaysia. Jumpa lagi.
menarik lah video ni. Rasa walaupun video ni dia macam ringkas tapi dia menarik dan mudah dipahami, betul tak? Betul. Kau betul-betul faham tak Zulfa? Dalam 90% lah macam tu. Macam ni. Apa yang kita dapat dari video tadi adalah tentang kepentingan kedudukan raja dalam sistem pentadbiran dekat negara tu sendiri. Sebab itulah kita boleh lihat pentingnya kedudukan raja ni kita dapat lihat dalam prinsip kedua rukun negara iaitu kesetiaan pada raja dan negara. Macam itulah. Dan apa pula pandangan kau? Okay, macam ni lah sebenarnya institusi raja adalah satu sistem yang menjadi asas pemerintahan Tanah Melayu dan Malaysia di mana kesetiaan rakyat menjadi tonggak kedaulatan negara. Institusi beraja ini mempunyai pelbagai peranan penting termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Malah institusi diraja menjadi simbol perpaduan masyarakat Malaysia di mana Yang di-Pertua Agong sendiri dianggap sebagai pemelihara kepentingan dan harapan rakyat negara ini. Ini kerana institusi diraja bukan dipilih secara politik dan ia terkecuali daripada sebarang politik. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai jati diri yang tinggi, jangan sesekali menghina dan derhaka kepada institusi beraja kerana akan memberi kesan buruk kepada diri sendiri di mana pesalah boleh didakwa di mahkamah, diremang atau dikenakan hukuman yang lebih tegas. Terbaiklah Dan, champion lah. Okay, terima kasih Dan. Barulah kami betul-betul 100% solid faham ni. Terima kasih Dan. Baru kami faham sekarang ni macam mana. Jelas sekarang. Terima kasih. Sama.